Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar para pelajar? Hari ini berjumpa lagi kita dalam Biologi Tingkatan 5 KSSM bersama Cikgu Sakina dari SMK Bercam Ipoh. Baiklah, kita akan bincangkan bab 2 yang bertajuk struktur dan fungsi daun. Hari ini kita akan bincangkan subtopik yang pertama iaitu 2.1 struktur daun. Baiklah para pelajar, cikgu ingin bawa para pelajar bersama-sama mengembara ke dunia luar dan mengkaji struktur daun yang sebenar bersama cikgu. Jom ikut cikgu. Sekarang kita dah sampai ke dalam hutan. Akan kaji struktur daun ini. Baik, kita lihat struktur luar pada sehelai daun. Bahagian yang besar ini dipanggil lamina. Lamina mempunyai warna yang hijau, lebar dan nipis. Lepir pada lamina akan menambahkan luas permukaan daun yang terdedah kepada cahaya matahari. Seterusnya, meningkatkan kadar fotosintesis. Lamina sangat nipis. Ini membolehkan gas-gas yang diperlukan untuk fotosintesis mudah meresap ke bahagian dalam daun. Lamina kebanyakan daun berwarna hijau yang menunjukkan kehadiran klorofil membantu dalam proses fotosintesis. Bahagian yang ditunjukkan ini dinamakan petiol. Petiol merupakan tangkai daun yang menyambungkan bahagian lamina kepada batang. Bahagian petiol akan mengunjur sehingga ke dalam lamina dan membentuk urat daun. Ini akan memberikan sokongan kepada lamina agar dapat menerima cahaya matahari sebanyak yang mungkin. Dengan pada lamina daun, kebanyakannya tidak bertindih. Ini untuk memastikan semua lamina terdedah secara maksimum kepada cahaya matahari dan seterusnya meningkatkan kadar fotosintesis. Susunan ini dinamakan mozaik daun. Sebelum kita beredar daripada hutan ini, jom kita bawa balik sehelai daun untuk kaji struktur di bahagian dalam lamina. Ayo kita beredar. Baiklah para pelajar, sekarang mari kita lihat keratan rentas lamina daun. Gambar ajar ini menunjukkan keratan rentas lamina daun. Dapat diperhatikan terdapat beberapa lapisan di bahagian dalam lamina daun. Lapisan yang paling atas ini dikenali sebagai lapisan cuticle. Seterusnya terdapat satu barisan sel yang dikenali sebagai epidermis atas. Dan lapisan yang seterusnya yang disusun secara menegak ini merupakan sel mesofil palisad. Di bahagian bawah mesofil palisad terdapat pula sel yang kita panggil mesofil berspan. Dan ini pula menunjukkan berkas vaskular yang mengandungi xilem dan phloem. Di bahagian bawah ini adalah epidermis bawah di mana terdapat juga sel pengawal dan juga stoma. Mari kita lihat fungsi-fungsi setiap struktur dengan lebih lanjut. Lapisan yang pertama iaitu lapisan cuticle. Lapisan ini merupakan lapisan yang berlilin, kalis air dan juga lutsina. Cuticle terdapat pada epidermis atas dan juga epidermis bawah. Apakah fungsi cuticle? Fungsinya adalah untuk menghalang kehilangan air secara berlebihan melalui penyejatan atau lebih tepat dikenali dengan proses transpirasi. Lapisan cuticle adalah lutsina. Ini untuk membenarkan cahaya menembusinya dan sampai ke lapisan sel di bahagian bawah lagi. Seterusnya, kita lihat pula struktur epidermis atas dan juga epidermis bawah. Epidermis atas terletak di bawah lapisan cuticle. Ia tidak mengandungi kloroplas dan bersifat lutsina. Sekiranya sel tersebut tidak mengandungi kloroplas, maka ia tidak dapat menjalankan fotosintesis. Bersifat lutsina di sini bermaksud memberi kelebihan untuk cahaya menembusinya dan sampai ke lapisan sel yang lebih dalam. Baiklah. Seterusnya, kita pergi kepada epidermis bawah. Bahagian epidermis bawah terletak di permukaan bawah daun dan mempunyai sel pengawal serta stoma. Apakah itu stoma? Cuba cari jawapannya. Seterusnya, lapisan mesofil palisad dan juga mesofil berspan. Lapisan mesofil palisad tersusun secara menegak atau tegak dan padat untuk memperolehi cahaya yang maksimum. Ini kerana mesofil palisad merupakan tapak untuk fotosintesis dan ia mempunyai bilangan kloroplas yang sangat banyak. Untuk mesofil berspan pula, selnya adalah berbentuk tidak sekata dan ini akan menambah luas permukaan untuk pertukaran gas. Sel mesofil berspan tersusun secara longgar
dan mempunyai ruang udara di antara sel. Dapat dilihat di gambar rajah ini, bahagian mesofiber span tidak tersusun dengan padat. Jadi terdapatnya ruang-ruang udara di antara sel. Kandungan kloroplas pada mesofiber span pula adalah kurang jika dibandingkan dengan mesofil palisad. Walau bagaimanapun, bahagian mesofiber span masih tetap dapat menjalankan fotosintesis. Sekarang kita lihat pula kepada berkas vaskular. Seperti yang cikgu terangkan tadi, berkas vaskular mengandungi xilem dan juga phloem. Apakah fungsi xilem? Dapatkah para pelajar mengimbas semula fungsi xilem dan juga phloem? Ya, fungsi xilem adalah untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar hingga ke bahagian daun. Ini kerana daun memerlukan air untuk menjalankan proses fotosintesis. Selain daripada itu, xilem juga mempunyai dinding yang tebal dan dilapisi oleh lignin untuk memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Seterusnya, kita pergi kepada phloem. Fungsi phloem mengangkut bahan-bahan organik hasil daripada fotosintesis daripada daun dan dihantar ke bahagian lain-lain pada tumbuhan tersebut. Baiklah, para pelajar, tahukah anda bagaimana untuk melukis keratan rentas lamina daun? Jom ikut cikgu, kita lukis bersama-sama. Ayuh. Baiklah para pelajar, sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Cikgu ingin ucapkan terima kasih kerana bersama-sama cikgu dalam pelajaran kita hari ini, iaitu mengenai struktur daun. Cikgu harap para pelajar dapat memahami dengan lebih lanjut apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa cuba ya melukis keratan rentas lamina daun tersebut. Okey, sampai kita jumpa lagi di lain waktu. Sekian, terima kasih. Bye.